Puji bagi Allah Tuhan alam ini. Wa bihi nasta'in, kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana syrah lana sudurana, ya Allah, kau lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, kau mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'un ahsanah. Kau jadilah kami semua ini orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, kau jadikanlah kami ini orang-orang yang faham Al-Quran, ahli Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu, Ya Allah, kepada kami sentiasa khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini khususnya, yang mengikuti majlis ini khususnya, keluarga kami, orang-orang yang sedang berjuang di jalan-Mu, Ya Allah, khususnya di Palestin, di Gaza, dari mana saja mereka berada. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bisalihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan jua kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Rabbana ighfir lana, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Ampunkanlah jua dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni meninggal dunia, khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepada kami dari sisi Engkau rahmat-Mu, serta Kau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami dalam petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita sebut semalam, hari ini kita nak fokus bicara kita ayat 17 dan 18 berkaitan dengan isu imarah rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka lil musyrikin an ya'muru masajid Allah syahidin ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum fiha khalidun. Wa fin narihum khalidun. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Makan tidak berlaku lil musyrikin, bagi orang-orang yang syirik kepada Allah itu umumlah,
Orang syirik ini tidak masuk orang musyrik Mekah sahaja, tapi walaupun sebabnya mereka. Maka tidak pernah berlaku lil musyrikin bagi orang-orang yang syirik itu ay ya'muru mereka mengimarahkan rumah Allah, masjid Allah, masjid-masjid Allah, syahidin hal mereka. Syahidin itu perkataan itu syahid orang yang menyaksi. Dari sudut perkataan ialah syahid orang yang menyaksi. Dari sudut kedudukan dalam ayat dia sebagai hal. Bila kita buat ayat ay ya'muru masajidallahi, itu habis ayatnya. Ditambah pula syahidin sebagai hal. Hal keadaan mereka mengiyakan ala anfusihim atas diri mereka bil kufri, dengan kufur. Maksudnya kalau kita tanya dia, madinuka, apa agama engkau? Dia kata Yahudi. Agama saya Yahudi, itu makna syahidi. Apa agama engkau? Nasrani. Dia jawab dia orang Nasrani. Pada dia jawablah ikut agama dia lah. Itu makna syahidin. Syahidin ala anfusihim bil kufri. Maknanya dia tak kata saya kufur. Tapi dia kata Yahudi. Yahudi orang kufur pada Allah lah. Ala bil kufri. Dari satu sudut mereka syahidin. Hal lain pula ialah sudut pahala mereka macam mana. Pahala mereka ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu hilang segala kebaikan-kebaikan amalnya. Dari sudut tempat tinggal pula wa finnar, mereka berada di dalam neraka. Hum, mereka itu khalidun. Atau kalau kita ayat biasa, wa hum khaliduna finnar. Wa hum khaliduna finnar. Finnar tu duduk akhir, tapi diambil, diletak di awal kerana neraka ni khusus kepada orang yang terus terang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyaksi kesyirikan itu. Dan mereka tidak layak untuk mengimarahkan kepada Allah. Masjid ni dibina untuk tauhid, dibina untuk tauhid. Tidak dibina untuk syirik. Jadi orang-orang syirik tak boleh mengimarah rumah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita tengok dalam pandangan Ibnu Katsir contoh, dia kata apa? Ayat ni dia kata fasyahida ta'ala bil iman li ammari al masajid. Allah telah menyaksi, bukan, ini ayat 2. Ini ayat 18, ayat 17 ni kata Ibnu Katsir yang anda baca ni ayat 18. Dia kata yaqulu ta'ala ma yanbaghi, tidak layak lil musyrikin billah, bagi orang-orang yang syirik dengan Allah, ay ya'muru masajidallah, untuk dia mengimarahkan masjid-masjid Allah, allati buniyat ala ismihi wahdihi, yang telah dibina atas namanya sahaja, la syarikalah, tidak syirik, tidak ada penyekutu untuk Allah SWT. Gitu. Di sini dia kata, Ibnu Katsir kata masjid Allah. Dia tak sebut masjid Allah. Kalau masjid Allah, mana Masjidil Haram lah. Ini masjid Allah. Farada bihi al-masjid al-haram. Ashraful masajid fil ardi. Masjid Haram ialah masjid yang paling agung, paling mulia di bumi. Alladhi bana min awwal yaumin ala ibadatillahi wahdihi la syarikalah.
semula-mula masjid di bumi yang telah dibina di awal pembinaannya semata-mata untuk tidak syirik pada Allah. Tiba-tiba orang musyrikin datang dengan berhala-berhala, maka itulah sebenarnya didatangkan Nabi dan dibuang berhala-berhala itu oleh Nabi Allah Khalilullah Ibrahim. Wa assasahu Khalilur Rahman hadha wa hum syahiduna ala anfusihim bil kufri. Apa makna? Maknanya bihalihim, dengan mereka menyaksi, orang-orang yang menyaksi atas diri mereka dengan kufur, dengan makna bentuk pakaian mereka, kerja mereka, ubudiah mereka, kata-kata mereka menunjukkan mereka kufur. Ada pandangan mengatakan bahawa lau sa'altan nasraniyya madinuka, kalau engkau tanya seorang Nasrani, apa agama engkau? Laqala, pasti dia menjawab Nasraniyun, saya orang Nasrani. Maknanya dia tidak segan silu terus menjawab. Itu tanda syahidin. Wal Yahudi, kalau kita tahu Yahudi, dia kata, kita tanya madinuka, laqala Yahudiyun, pasti orang Yahudi berkata Yahudiyun. Wasabi'i, laqala sabi'iyun. Wal musyrik, laqala ana musyrik. Dia kata gitu. Jadi ini pandangan Ibnu Katsir. Ulaika habitat a'maluhum. Kenapa habitat a'maluhum? Hilang pahala dia bisyirkihim, dengan sebab syirik mereka. Kemudian wa finnarihum khalidun. Ibnu Katsir bawa ayat lain menguatkan ayat wa finnarihum khalidun, iaitu ayat Al-Anfal 34, iaitu wa ma lahum alla yu'adzibuhumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Apa sebab untuk mereka bahawa Allah tidak mengazabkan mereka? Jadi mereka kata Allah tak azab. Apa sebab Allah tak azab? Sedangkan mereka itu buat kerja-kerja yang boleh membawa kepada kemurkaan dan azab Allah. Apa kerja mereka? Wahum yasudduna 'anil masjidil haram. Mereka menghalang orang ramai daripada datang ke masjid haram. Wa ma kanu awliya'ahu, dan tidak pula mereka penjaga-penjaga masjid haram itu. Sebab apa mereka tidak dianggap penjaga? In awliya'uhu illal muttaqun. Tidaklah pengawal-pengawal, penjaga-penjaga Masjidil Haram itu kecuali orang-orang yang benar-benar bertakwa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi ramai di kalangan mereka tidak faham perkara ini. Jadi isu-isu tak faham ni penting jugalah untuk dibincangkan dalam masyarakat. Orang-orang ni dia nak marah juga, dia nak buat masjid juga, dia nak fikir masjid juga, dia nak beri pandangan juga tentang masjid. Sedangkan mereka tidak perlu pun, tidak dimarah. Kan dalam isu tempat kita pun ada orang bukan Islam cuba nak beri pandangan tentang masjid. Tak boleh sebab dia bukan awliya, bukan pelindung, bukan pemimpin untuk masjid. Jadi tak payahlah dia memberi pandangan tentang masjid ini. Nah, dia bukan ahli dia. In awliya'uhu illal muttaqin. Hanyalah pelindung-pelindung, pemimpin-pemimpin tentang masjid ini orang-orang yang bertakwa pada Allah. Orang bertakwa dia sebut ni. Kalau dia tak takwa, dia jadi pemimpin masjid, dia tak mari masjid itu, salah dia lah. Maknanya tak patutlah dia tu nak jadi ahli masjid sedangkan dia tak mari masjid. Bila bincang pasal masjid, dia nak bincang juga sedangkan dia bukan awliya, pemimpin. Itu pandangan Ibnu Katsir. Kita pergi pula ayat innama ya'muru masajid Allah.
Innama, tengok dari sudut bahasa dulu. Innama ni satu alat yang mengunci pilihan. Mengunci pilihan maknanya hanya senya. Mengunci ni dia ada dua di sini. Mengunci dengan makna kalau orang ada sifat ini, dia tidak akan pisah diri dia dengan masjid kecuali dia imarah. Kalau dia tidak imarah, maknanya dia bermasalah pada iman dia. Bermasalah pada iman dia. Sebab apa kita kata macam tu? Sebab Allah mula dengan innama. Innama ni kita terjemah hanya senya, hanya sahaja. Maknanya gitu. Kalau tidak imarah, satu isu. Kalau orang yang imarah tapi dia tak ada sifat ni, isu lain pula. Jadi yang ada sifat ini, kalau tidak imarah pun masalah juga. Ya'muru, dia guna fi'il mudhari'. Ya'muru, sentiasa. Kita terjemah sentiasa. Fi'il mudhari' ni perbuatan yang menunjukkan sekarang akan datang. Sekarang dia buat, akan datang dia buat. Sampai bila akan datang? Sampai dia mati. Maknanya berterusanlah, istimrari, terusan. Innama ya'muru, yang sentiasa mengimarah. Ya'muru ni pada umur. Sepanjang umur dia mengumurkan dia masjid-masjid. Dia mengimarah. Imarah ni hidup. Umur ni orang hidup. Kerana dia menghidupkan masjid. Siapa? Man amana billah. Sesiapa sahaja. Man tu tak kira lah orang Melayu ke orang mana, semuanya. Tapi sifat dia amana billah, beriman dengan Allah. Wal yaumil akhir, beriman dengan akhir akhirat. Beriman ada dua. Man amana billah wal yaumil akhir, maknanya wa man amana bil yaumil akhir. Dari sudut tauhidnya, dua ni penting. Beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat. Kenapa dia tak bawa beriman dengan kitab, beriman dengan rasul, beriman dengan malaikat? Kenapa dua? Sebab kalau orang beriman dengan Allah, Allah kata kamu kena percaya pada Allah, pada rasul, dia akan ikut Allah sebab dia beriman. Kena beriman dengan malaikat, dia ikutlah malaikat sebab dia beriman. Kita kata Allahu waliyul ladina, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu, ayat beriman dengan rasul-rasul itu. Allah dah beritahu tentang beriman dengan malaikat. Contohnya beriman dengan malaikat ada sebut kat mana? Al-Baqarah ayat 177. Tak? Amanar rasul tu, amanar rasul bima unzila amanar rasul bima unzila ilaihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ayat tu dia juga ada beriman. Allah dah sebut. Jadi bila dia beriman dengan Allah, automatik dia beriman dengan apa yang Allah maklumkan. Cuma akhirat ni penting, benda tak nampak, disebut secara khusus akhirat. Akhirat ni tempat akhir kesudahan hidup manusia, dan disitulah mereka akan berakhir hidup selama-lamanya. Jadi kalau dia beriman dengan akhirat, maka dia akan dihidupkan di akhirat dalam keadaan yang baik. Itu di sudut tauhid, pegangan. Dari sudut ibadat pula ada tiga di sini. Ada tiga ibadat. Wa aqamas salah, ada dua. Wa aqamas salah, ini syariat. Mendirikan sembahyang. Ini aqamah. Makna kita kena ambil man aqama, sesiapa yang telah mendirikan sembahyang. Aqama yuqimu iqamah, maknanya dia kena paksa diri dia untuk melaksanakan sembahyang. Sembahyang ni sifat dia payah, sifat dia malas, orang malas, tapi wajib dia paksa diri dia. Dari mana kita boleh faham paksa? Daripada perkataan aqama. Asalnya qama berdiri. Qama yaqumu qiyam. Ni aqama yaqumu iqamah, tak sama. Dia punya kata terbitan dia. Iqamah ni maknanya paksa membangun. Jadi kita kena paksa anak-anak kita supaya dia sembahyang. Kena paksa masyarakat kita supaya tidak tinggal sembahyang. Tapi sistem paksa ni tak ada. Sedangkan solat itu menunjukkan satu
kewajipan yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita nak hebat negara kita, kena ada orang yang memaksa sembahyang, mengerahkan untuk solat di rumah Allah, baru dia jadi. Sebab solat ni jenis paksa. Zakat juga jenis paksa, sama ya. Wa ata dia panjang hamzah tu, dua alif, satu alif dua harakah. Ata, kan? Ata sama dengan aqama. Maknanya bawa dan beri. Bawa dan beri. Kalau dia tak bawa, tak beri, orang lain kena paksa bawa dan beri zakat tu. Sebab itulah zaman Abu Bakar terkenal dengan perang orang yang tak bayar zakat. Dia perang orang tak bayar zakat. Sebab itu paksaan. Tapi kalau kita tak paksa, kita biarkan orang di bawah kita berdosa, tak sembahyang. Kita sebagai pemimpin. Sedangkan Allah kata wa aqama. Dia paksa diri dia ataupun orang lain paksa dia. Itu bab syariah. Bab akhlaknya walam yakhsha illallah. Itu bab akhlak. Maknanya dalam ayat ni ada tauhid, ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Walam yakhsha illallah. Dan dia tidak takut kecuali Allah. Takut di sini dia guna yakhsha, dia tak guna yakhaf. Takut kita dalam Quran ada dua, yakhafu dengan yakhsha. Diguna yakhsha, tak guna yakhaf. Kenapa? Kerana yakhsha ini takut kepada kebesaran Allah. Adapun yakhaf takut kepada azab Allah. Contohnya dalam surah Sajdah. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan. Dia guna khaufan, takut pada azab. Orang bangun malam ni orang takut pada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa tama'an, dia tamak nak syurga Allah. Tapi ayat ni diguna walam yakhsha, dia tidak takut. Tidak takut kepada walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kecuali Allah. Dia takut pada Allah. Takut pada kebesaran Allah. Kalau Allah boleh buat langit, buat bumi, Allah boleh azab orang yang derhaka. Dan dia takut pada itu. Kalau orang ada tauhid, orang ada syariah, orang ada akhlak begini, ataupun dalam arti kata yang lain, ada 5 sifat di sini. Man amana billah 1, wal yaumil akhir 2, wa aqamas salah 3, wa ataz zakah 6, wa lam yakhsha illallah 7. 6 ya kan? Man amana billah 1, wal yaumil akhir 2, wa aqamas salah 3, wa ataz zakah 4, wa lam yakhsha illallah 5. 5 di sini. Macam mana jadi 7? Kan? Jawab dia apa? Fa'asa ulaika. Tu. Jawab dari 2. Jawapan dia 2. Yang pertama sebelum ayat ni, iaitu innama ya'muru masajid. Itu dia akan sentiasa mengimarah rumah Allah. Jawapan pertama kalau dia ada 5 sifat ni. Jawapan kedua ialah fa'asa, wajib. Kata Ibnu Katsir, kata Barawi, wajib dengan asal ni dengan makna wajibah. Asal di sini dengan makna wajibah. Wajib mereka itu akan menjadi orang-orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara nak dapat hidayah Allah kena imarah rumah Allah SWT. Dalam hal ni kalau kita tengok pandangan ulama ataupun syarahan ulama berkaitan dengan ayat ni, antaranya kita anak tengok tadi, Ibnu Katsir dia kata apa? Fashahida ta'ala bil iman li ammaril masajid. Allah Subhanahu wa taala telah menyaksi keimanan orang-orang yang sentiasa ammara, ammar, bukan amar, umur, ammar, orang yang sentiasa mengimarahkan rumah Allah, dia panggil ammaral masajid. Adalah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni banyak ni riwayat ni, haddatsana Suraih, haddatsana Ibnu Wahab an Amrim ibn al-Harith anna Darajan Abbas Samhi hadasat an Abil Haytham
an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis, apa Nabi sebut? Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Bila kamu tengok seorang lelaki itu berulang alik, ya'tadu tu berulang alik, al masjida, masjid, berulang alik ke masjid, maka saksilah kamu semua kepadanya dengan keimanan benar. Lalu dibawa hujah hari ni, hujah ayat 18 tu. Kemudian hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ammarul masajid hum ahlullah. Sesungguhnya para pengimarah rumah-rumah Allah itu, masjid-masjid itu, hum ahlullah, mereka adalah ahli Allah. Tadi kita tahu ahli Allah ni Quran, orang yang tadabbur Quran. Ada juga ahli Allah ni orang yang imarah rumah-rumah Allah. Kemudian disebut oleh Ibn Katsir, Rasulullah SAW sabda, innama ammarul masajidi hum ahlullah, thumma qala la na'lamu rawahu. Ini tak apalah tentang hadis. Dalam satu hadis lain daripada Malik ibn Dinar an Anas marfu', hadis marfu', dia kata idza aradallahu biqaumin hamma nadhara ila ahli masajid fasarafa anhum faqala gharib. Ada hadis yang disebut di sini oleh Ibn Katsir, apabila Allah menghendaki mana-mana kaum kecelakaan, dia akan melihat kepada ahli masjid. Kalau ahli masjid tu ramai, maka Allah akan selamatkan kaum itu daripada bala yang ditentukan. Gitu. Ni ada satu hadis marfu' daripada Anas marfu', yang kata apa? Yaqulullah wa izzati wa jalali. Ini macam hadis kursi. Wa izzati wa jalali inni la uhimmu inni la uhimmu ni maknanya mengambil berat, bi ahlil ardi, dengan ahli bumi, azaban. Fa idza nazartu ila ammari buyuti wa ila al mutahabbina fiyya wa ila al mustaghfirina bil ashar saraftu dzalika anhum. Dia kata, aku demi kemuliaanku dan ketinggianku, sesungguhnya aku amat ingin melihat uhimmu, himmah, berhemah, maknanya bersungguh-sungguhlah dengan ahli bumi untuk azab. Dia Allah ni sungguh-sungguh nak azab ahli bumi. Tapi sebelum dia azab, fa idza nazartu ila ammari buyuti, apabila aku melihat kepada pengimarah rumah-rumahku, satu dia tengok, wa ilal mutahabbina fiyya, dan aku melihat kepada orang-orang yang berkasih sayang keranaku, fiyya tu keranaku, wa ilal mustaghfirina bil ashar, kepada, dan bila aku tengok kepada orang-orang yang bangun di waktu sahur memohon maaf kepadaku, saraftu dzalika anhum, aku aku saraftu, maknanya paling bala itu, azab itu daripada mereka. Maknanya tiga di sini disebut. Pertama, imarah rumah, orang-orang yang mengimarah rumah Allah akan dijauhkan azab. Orang-orang yang berkasih sayang kerana Allah dijauhkan daripada azab. Dan orang-orang yang bangun di waktu sahur memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibawa oleh Ibn Katsir. Daripada Muaz bin Jabal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna syaitan dhi'bul insan.
Inna syaitana dhi'bul insan. Kalau kita baca gitu. Syaitan itu ialah serigala kepada manusia. Kadhi'bil ghanam ya'khudhu sya' al-qasiyah. Seperti serigala yang memakan kambing, yang dia akan ambil kambing yang qasiyah, yang duduk berasingan. Kalau kambing duduk seorang-seorang, dia ambil. Syaitan ni dia masuk menggoda manusia. Syaitan ni serigala manusia. Dia akan ambil manusia duduk seorang-seorang, semayang seorang-seorang. Dia akan buat waswas dan sebagainya. Fa iyyakum wasyi'ab wa alaikum bil jamaah wal ammah wal masjid. Jangan kamu, pastikan kamu wahai orang-orang beriman, jangan berseorangan, jangan berseorangan. Hendaklah kamu sentiasa dalam jamaah dan duduk dalam masyarakat, bergaul dengan masyarakat wal ammah tu, wal masjid, dan mengimarahkan rumah Allah. Gitu. Maknanya syaitan dia masuk kalau kita duduk seorang. Dan lagi daripada Amr bin Maimun al-Audi qala adraktu ashaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yaqulun. Aku sempat bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu mereka berkata, innal masajid buyutullahi fil ardi. Sesungguhnya masjid-masjid itu rumah-rumah Allah di bumi. Wa innahu haqqun 'ala Allah an yukrima man zarahu fiha. Dan menjadi hak Allah untuk memuliakan sesiapa sahaja yang zarahu fiha, dia telah melawatkan, menziarah Allah melalui rumah-rumah Allah. Makna kita pergi masjid ni kita ziarah Allah. Seolah-olah begitu. Itu kata-kata sahabat apa yang dibawa oleh Amr Maimun al-Audi. Dia hidup di zaman para sahabat, sempatlah bersama Nabi. Tapi sahabat kata begitu. Daripada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, man sami'an nida' bis salah thumma lam yujib wa ya'til masjid wa yusalli fala salata lahu wa qad asallah wa rasulahu. Qala ta'ala. Kata daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ni hadis panjang. Wa qala al-Mas'udi an Habib ibni Abi Thabit wa Adi ibni Thabit an Sa'id ibni Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, sesiapa yang mendengar azan untuk sembahyang 5 waktu, summa lam yujib, dia tak jawab azan. Satu, wa ya'til masjid, mana dia datang ke masjid, wa yusalli, dia sembahyang, fala salata lahu. Ini luar biasa. Kita nak kata wayati, dia tak datang. Dia wayati, dia datang masjid, dia sembahyang, tapi dia tak jawab azan. Man sami'an nida bis salah. Allahu akbar. Kita tak je dengar ni cerita ni. Dia dengar azan, dia tak jawab azan, tapi dia mari masjid, dia sembahyang. Kata Ibn Abbas, fala salata lahu, maka tidak ada sembahyang. La salat tu tak sah sembahyang dia, tak sempurna. Biasanya ulama kata la salata ay la tamama salat, tidak sempurna sembahyangnya. Wa qad asallah, itu paling ringanlah. Sesungguhnya dia telah asallah, berdosa kepada Allah wa rasulahu, dan rasulnya. Ini berat ini. Orang tak jawab azan, dia mari menjawab, maknanya apa?
doalah. Jawab Allah Akbar, Allahu Akbar, kita ulang kan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mana kita isbat, kita ikrar apa yang disebut oleh Bilal itu. Kemudian dia bawa ayat ni lah, dia kait dengan ayat ni, ayat ini. Wa aqamas salah. Ibn Katsir kata apa? Wa aqamas salah ni dia syarah sikit. Dia kata ai allati hiya akbaru ibadat al-badan. Sembahyang itu sebesar-besar ibadat tubuh badan kita. Wa ataz zakah, mengeluarkan zakat ialah allati hiya afdalul a'mal al-muta'addiyah ila birril khalaiq. Mengeluarkan zakat itu ialah seafdal amal yang boleh membawa kepada kita menolong segala makhluk-makhluk di bumi. Itu maksud zakat di sini. Walam yakhshallah ay lam yakhaf illa min Allah. Walam yakhsha siwahu. Dia tidak takut selain daripada Allah. Faulaika ayyakunu minal muhtadin. Ibnu Katsir dia tak kata wajib, dia tak sebutlah. Qala Ali bin Abi Talha an Ibn Abbas qala inna ma ya'muru masajidallah. Dia kata apa? Man wahhadallah, orang yang mentauhidkan Allah, wa amana bil yaumil akhir, yaqulu man amana bima anzalallah. Wa aqama as-salawatul khams, awak 5 waktulah. Walam yakhsha illallah, yaqulu la ya'budu illallah, dia tidak sembah kecuali Allah. Ayyakunu minal muhtadi inna ulaika humul muflihun. Muhtadi dengan makna muflihun, orang-orang yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Disebut dalam isu ini, kita jawab azan, kita doa semoga-moga Allah mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia. Inna rabbaka la yab'athuka maqaman mahmuda wa syafa'ah wa ku asa bil Quran wajibah. Ibn Katsir sebut, dia kata setiap perkataan asa dengan makna wajibah. Fa kullu asa wa kullu asa fil Quran fahiya wajibah. Setiap perkataan asa yang datang daripada Allah, daripada Quran, ia dengan makna wajib. Faqala Mujahid Muhammad ibn Ishaq bin Yasar rahimahullah, asa minallah wa ana haqqun. Asa minallah haqqun, pasti berlaku. Jadi kalau terjemah mudah-mudahan tu tidak tepatlah kalau tengok pada pencerahan ini. Jadi itulah sebahagian daripada pandangan ulama berkaitan dengan ayat 17 dan 18 ini yang penting untuk kita ambil perhatian. Ayat, semua ulama bawa hadis apabila melihat lelaki itu sentiasa ke masjid, maka saksilah dengan iman ini banyak. Ada hadis lagi dia kata man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Sesiapa yang pergi ke masjid atau pulang ke masjid, Allah sediakan baginya tempat tinggal dia di dalam syurga setiap kali dia pergi dan balik. Ini man bana masjidan banallahu lahu kahayatihi fil jannah. Sesiapa yang membina masjid, Allah bina kepadanya macam masjid itu di dalam syurga. Banallahu baitan fil jannah, Allah bina
rumahnya di dalam syurga. Ini kelebihan-kelebihan lah yang kita akan dapat daripada tafsir ayat ini. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita memahamilah tugas kita untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Terbukti setakat tu untuk hari ini, mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak penerangan daripada para ulama.